Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Herman Marzi. Kita ke berita utama 1 Rabiul Awal. Perdana Menteri lancar skuad keluarga Malaysia. Juga jual daging kerbau dikatakan daging rusa. Kesemua nilai keluarga Malaysia yang diperkenalkan kerajaan berpaksikan kepada keluhuran perlembagaan seperti yang termaktub dalam rukun negara dengan teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia seperti sebuah institusi keluarga yang berperanan memelihara agama, keselamatan dan maruah serta memastikan nasib setiap ahli keluarga terbela. Dalam konteks negara, kita adalah keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, kaum dan usia. Walaupun berbeza kepercayaan, latar belakang dan budaya, kita meraihkan keterangkuman dalam perbezaan menjunjung semangat Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Beliau berkata demikian pada Majlis Pra-Pelancaran Keluarga Malaysia di Auditorium Perdana Wisma Radio Angkasa Puri hari ini. Tambahnya, Majlis Pra-Pelancaran itu merupakan manifestasi hasrat dan komitmen kerajaan untuk menyebarluaskan konsep serta hala tuju keluarga Malaysia. Jelasnya lagi, ia seiring dengan perjalanan negara untuk kembali pulih daripada impak krisis kesihatan dan ekonomi yang sedang dilalui. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut melancarkan skuad keluarga Malaysia yang menyelaraskan semua mekanisme penyampaian bantuan untuk rakyat yang memerlukan di bawah satu jentera dan ia merupakan kolaborasi pelbagai agensi di bawah kementerian berbeza, pihak swasta dan badan bukan kerajaan di bawah teraju Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Bagi pelancaran hari ini, seramai 10,000 anggota skuad keluarga Malaysia telah bersedia untuk digerakkan ke segenap pelosok negara bagi membantu rakyat yang terkesan ekoran pandemik. Jumlah ini dijangka bertambah apabila lebih banyak kementerian dan agensi serta sukarelawan keluarga Malaysia mendaftarkan diri. Tambahnya, setiap kementerian dan agensi sedang mengenal pasti produk bersesuaian untuk diangkat menjadi sebahagian usaha membantu rakyat. Turut diperkenalkan mekanisme keberhasilan kebahagiaan KHO yang merupakan pelengkap kepada petunjuk prestasi utama KPI yang berasaskan nilai sejagat sedia ada, termasuk indeks kebahagiaan yang digunapakai di seluruh dunia. Jual daging kerbau tetapi mendakwa kononnya menjual daging rusa pada harga yang murah berbanding pasaran. Itu taktik penipuan yang berjaya dikesan pihak berkuasa dalam satu serbuan di Sungai Buloh, Selangor. Kegiatan itu terbongkar hasil serbuan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Shah Alam di sebuah rumah di Sungai Buloh siang tadi. Pemeriksaan awal mendapati daging berkenaan bukanlah haiwan eksotik itu, sebaliknya adalah daging kerbau. Kegiatan itu dikesan hasil aduan orang awam yang curiga dengan tekstur dan rasa daging terbabit. Dalam serbuan itu, sebuah rumah yang dijadikan stor simpanan daging berkenaan didapati berselerak. Daging itu disimpan di dalam beberapa peti ais. Ketika serbuan, tiada individu berada di dalam rumah terbabit. Bagaimanapun, pihaknya merampas beberapa kilogram daging itu dan dibawa ke makmal untuk dianalisa. Bagi mengaburi mata pihak berkuasa, satu sindiket perjudian dalam talian sanggup menyewa pejabat di sebuah pangsapuri mewah dekat Jalan Bangsa yang mencecah RM18,000 sebulan. Sindiket itu bagaimanapun tumpas dengan penahanan 14 individu termasuk 6 warga asing di sebuah premis di tingkat 8 pangsapuri berkenaan.
Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Anwar Omar berkata suspek 8 lelaki dan 6 wanita terbabit di berkas ketika leka memancing pelanggan dengan skrip yang sudah disediakan. Kegiatan sindiket itu dikesan hasil risikan bahagian siasatan jenayah kongsi gelap, judi dan maksiat di 7 Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Brickfields dan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Siasatan awal mendapati sindiket ini sudah beroperasi sejak 2 minggu lalu dan aktif mencari mangsa bermula jam 10 pagi hingga 8 malam. Tujuan dia ini adalah untuk kepada warga negara luar dipercayai daripada negara China dan beroperasi. Jadi kita telah melakukan serbuan ini beberapa kalilah di kawasan kita dan kita untuk memastikan bahawa tiada kegiatan perjudian di kawasan Briefy dan keseluruhannya dan amnya di kontingen Kuala Lumpur. Soal siasat ke atas, ahli sindiket itu mengaku dibayar gaji antara 3 hingga RM5,000 sebulan. Polis juga akan mengambil tindakan sama ke atas pemilik premis kerana memberi sewa kepada sindiket berkenaan. Kesemua tangkapan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 4B Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan tangkapan warga asing pula disiasat mengikut Seksyen 6(1) Akta Immigration 1959 Palang 63. Seorang anggota polis berpangkat korporal dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas tuduhan membuat laporan polis palsu Ogos lalu. Tertuduh SP Varatraja Pillay, 39 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membuat laporan polis palsu kepada Korporal Aminah Brahim menyebabkan anggota polis wanita berkenaan menggunakan kuasanya yang sah di sisi undang-undang. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Balai Polis Pusat di Ipoh pada 3.30 petang 27 Ogos lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 6 bulan atau denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 11 November depan untuk sebutan semula kes. Seorang wakil pemberi wang pinjaman tanpa lesen berdepan hukuman denda tidak kurang RM50,000 atau penjara kerana didakwa mengganggu seorang wanita dan keluarganya dengan menyembah cat merah. Tertuduh Zulhilmi Nazran Zaiful Nizam, 23 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu yang didakwa dilakukan pada 21 Ogos lalu di Seremban 2. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh bersama seorang lagi yang masih bebas mengganggu seorang wanita dan keluarganya di sebuah rumah dekat Vision Homes Seremban 2, Seremban Negeri Sembilan. Tertuduh didakwa menyimbah cat merah di perkarangan rumah, pagar rumah, mengunci pintu pagar dan memberi notis ugutan. Dakwaan itu dilakukan di bawah Seksyen 29B-1 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan denda tidak kurang RM50,000 tetapi tidak lebih RM250,000 atau penjara tidak lebih tempoh 3 tahun atau kedua-duanya dan boleh dikenakan sebatan. Hakim Mahkamah Session Seremban Diana Mat Razali kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000. Tertuduh juga perlu melaporkan diri setiap bulan di Balai Polis berdekatan. Kes disebut semula pada 9 November ini. InsyaAllah selepas ini, isu dera kanak-kanak, jangan takut lapor polis. Insiden malang membabitkan bayi dan kanak-kanak didera sama ada dilakukan ahli keluarga sendiri maupun di pusat jagaan kanak-kanak atau pengasuh. Dilihat seolah tiada berkesudahan, malah semakin membimbangkan. Pesuruhjaya Kanak-kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berkata masyarakat perlu tampil membuat laporan kepada pihak berkaitan sekiranya mendapati kanak-kanak berkenaan menjadi mangsa penderaan.
Katanya laporan itu penting bagi membolehkan proses siasatan dapat dibuat mengikut undang-undang sedia ada. Dalam masa sama katanya, setiap pusat asuhan wajib memasang kamera litar tertutup CCTV bagi memudahkan mengesan sebarang kes kecuaian dan penderaan terhadap kanak-kanak jika situasi itu berlaku di premis jagaan berkenaan. Beliau dalam pada itu mengakui indeks kes penderaan membabitkan kanak-kanak meningkat ketika negara dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebenarnya isu penderaan kanak-kanak ni yang paling penting ialah laporan, ya. Sebab itu dalam Akta Kanak-kanak kita mewajibkan, ya, bagi orang yang mengetahui bahawa anak-anak cedera hendaklah membuat laporan mengenai penderaan itu. Ini termasuk keluarga, kalau kita tengok kat situ ahli keluarga, dan baru ni menteri ada sebut nak menambah baik akta itu dan melibatkan masyarakat secara umum, dan juga bagi saya guru perlu dimasuk. Kita ada perlukan masyarakat yang lebih prihatin membuat laporan bahawa kanak-kanak ini didera di tempat-tempat jagaan. Dan sebab itu juga saya rasa pentingnya semua taska ada CCTV, ya, untuk memastikan perkara-perkara ini tidak berlaku. Tambah Profesor Datuk Nur Aziah, beliau sebagai Pesuruhjaya Kanak-kanak menerima banyak laporan berkaitan kes penganiayaan terhadap kanak-kanak dan berharap tahap penguasaan serta pemantauan yang ada ketika ini dapat ditambah baik bagi memastikan kanak-kanak berada dalam keadaan selamat. Bagi saya, kalau tak ada angin pokok tak bergoyang. Jadi bagi kita sangat penting penguatkuasaan itu dilaksanakan, dan polis dan JKM boleh masuk premis dan membuat siasatan nak menentukan betul atau tidak perkara penderaan itu berlaku. Jadi kita sangat berharap penguatkuasaan itu dibuat dengan baik, sebab kalau tidak ada lawatan dan dari masa ke semasa JKM perlu melawat semua taska tadika, rumah kebajikan bawah mereka dan yang di bawah swasta untuk memastikan kanak-kanak berada dalam keadaan selamat. Profesor Datuk Nur Aziah turut mengingatkan ibu bapa agar sentiasa memeriksa anggota badan anak, terutamanya membabitkan anak kurang upaya sebelum dan selepas mengambil mereka dari pusat jagaan, selain meneliti tingkah laku kanak-kanak jika didapati agak berlainan. Ia bagi memastikan tindakan segera dapat diambil selain mencegah sesuatu yang buruk kepada kanak-kanak berkenaan. Baik, selepas hampir 4 bulan ditutup, sektor riadah dan pendakian hutan dibuka semula di Johor selepas negeri itu beralih fasa 2 ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN hari ini. Jabatan Perhutanan Negeri Johor JPNJ sedia menerima pengunjung dan pendaki di Taman Eco Rimba TER Hutan Taman Negeri HTN dan kawasan pelancongan dalam hutan simpanan kekal Negeri Johor. Pengarahnya Datuk Salim Aman berkata pihaknya berdepan cabaran bagi memastikan pendaki dan pengunjung mematuhi SOP sepanjang berada dalam kawasan rekreasi dan track pendakian serta menjaga kebersihan. Terdapat 8 TER dan 2 HTN serta 15 kawasan ekopelancongan yang menjadi tarikan utama pengunjung untuk menjalankan aktiviti rekreasi dalam hutan simpanan kekal negeri. Contoh macam kalau untuk trek pendakian memang memerlukan permit masuk dan kita minta mereka mohon lebih awal sebab kita nakkan disertakan sekali dengan bukti bahawa telah lengkap vaksin. So kita pun menyediakan anggota di setiap pintu masuk Taman Eco Rimba bagi memastikan pengunjung yang akan masuk tu mematuhi SOP ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika melawat hutan lipur Gunung Pulai 1, Kulai, Johor. Jelas Salim, namun 10 daripadanya masih ditutup bagi proses menaik taraf yang dijangka siap secara berperingkat hujung bulan ini. Antara yang masih ditutup ialah TER Gunung Pulai 2, TER Sungai Bantang di Labis, Segamat, TER Gunung Berlumut di Kluang, TER Panti di Kota Tinggi dan HTN Air Hitam Utara di Muar. Turut ditutup Batu Tenggek di Kota Tinggi, Gunung Berlumut, Gunung Gua Rimau, Gunung Cemendung masing-masing di Kluang dan Gunung Banang di Batu Pahat. Beliau turut menasihatkan agar pengunjung menjaga SOP perlu bagi memastikan tiada penularan wabak COVID-19
dan penyakit seperti kencing tikus terjadi di kawasan rekreasi. Orang awam yang menjalankan aktiviti pendakian tanpa permit di kawasan yang tidak dibenarkan boleh didakwa di bawah kesalahan memasuki hutan simpan kekal tanpa permit Seksyen 47-1 Enactment Perhutanan Negara Pemakaian 1985 Negeri Johor. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Permohonan permit pendakian boleh dibuat di pejabat hutan daerah 4 hari awal sebelum tarikh pendakian. Banjir yang melanda di beberapa lokasi di Terengganu dibimbangi akan menyebabkan gangguan liputan komunikasi khususnya di kawasan pedalaman. Atas faktor itu, khidmat radio amatur digunakan sebagai medium komunikasi alternatif khususnya di kawasan yang mengalami gangguan. Menurut Pengerusi Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Deraman, setakat ini skuad radio amatur komunikasi bencana skuad 99 akan menyumbangkan kepakaran dan kemudahan mereka melibatkan 7 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Dungun. Ujar Arifin lagi sekiranya talian komunikasi di PPS itu mengalami gangguan dan terputus, skuad 99 akan segera mengaktifkan peralatan mereka. Jadi pihak skuad 99 ni skuad bencana yang menolong khususnya dari segi komunikasi lah. Kerana sebelum daripada ni umpamanya kalau sekarang ni mereka fokus di daerah Dungun, di Ulu Dungun, di kampung Raja, Kuala Jengai, Jerangau, mereka bukan sahaja terputus hubungan tapi terputus komunikasi sebenarnya. Jelas Arifin, peralatan itu akan dipasang termasuk Dewan Orang Ramai Kampung Trois, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Jengal, Balai Penghulu Kampung Jongok Batu dan Balai Serbaguna Kampung Rantau Panjang. Selain itu, pihaknya juga sedang mengatasi masalah menara komunikasi khusus di kawasan yang berisiko ditenggelami banjir. Katanya setakat ini hampir 10 buah menara yang telah dikenal pasti dan pihaknya akan mencari alternatif bagi mengatasi permasalahan tersebut. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menjelaskan pemindahan wang kepada syarikat milik penuh yayasan itu, lembaran Yadim Sendirian Berhad LYSB melibatkan suntikan modal sebanyak RM500,000 adalah pelan pelaburan jangka sederhana demi meningkatkan dana dan pendapatan. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat khas Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim yang bersidang pada 12 November tahun lalu. Menurut Tuan Kamarul Arif, langkah itu dilaksanakan bagi memulihkan kembali kedudukan kewangan anak syarikat yang mencatatkan kerugian terkumpul sejak kepimpinan Yadim sebelum ini. Ia sekaligus memberi modal kepada anak syarikat tersebut untuk melaksanakan pelan perniagaan baru iaitu peruncitan melalui pembukaan Yadim Mart dan perdagangan selain bidang perniagaan sedia ada seperti pengurusan aset hartanah sejak pemilikannya oleh Yadim pada tahun 2010 lagi. Menurutnya, tindakan ini sudah mula menampakkan hasil dengan pemulihan kedudukan kewangan anak syarikat tersebut. Berhubung sesama Yadim, LYSB dan Nurflix, Kamarul Arif berkata, sehingga hari ini tiada sebarang penyaluran peruntukan dilakukan kepada syarikat tersebut dan kedua pihak sedang memuktamadkan terma perjanjian sebelum Yadim melalui proksi anak syarikatnya membeli 10% kepentingan saham dalam syarikat berkenaan. Berhubung isu rumah inap atau rumah tamu, beliau berkata rumah itu sudah disewa oleh Yang di-Pertua Yadim sejak Disember 2020 dengan bayaran sewaan bulanan dibayarnya sendiri. Nilai perabot RM22,000 yang ditimbulkan juga tidak benar kerana perabot yang digunakan diambil dari perabot yang tidak digunakan di Yadim dan kelengkapan asas oleh LYSB. Kenyataan media itu dikeluarkan hari ini bagi menjelaskan beberapa isu yang dibangkitkan Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar terhadap Yadim ketika membahaskan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dalam persidangan Dewan Rakyat Isnin lalu. InsyaAllah selepas ini sembahyang senyap Yahudi ditentang.
Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam menempa satu lagi kejayaan dalam sejarah industri perbankan Islam di Malaysia setelah berjaya menjadi satu-satunya institusi penuh disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia hari ini. Penyinaraian tersebut sekaligus membolehkan bank membuka nilai untuk pemegang saham serta menyediakan penyelesaian kewangan Islam yang lengkap kepada pasaran. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif BHB dan Bank Islam, Muhammad Muazzam Muhammad, pengambil alihan status penyinaraian daripada BIMB Holdings Berhad, BHB menandakan muktamadnya langkah penstrukturan semula kumpulan BHB yang meliputi langkah tawaran persendirian, skim pengaturan bagi melunaskan waran tertunggak dan penyusunan semula dalaman anak-anak syarikat. Melalui penyinaraian berkenaan, Bank Islam mempunyai akses kepada sumber modal yang lebih meluas dan secara langsung dapat meningkatkan keyakinan kepada pelanggan dan pelabur. Bila Bank Islam disenaraikan, yang terutama sekali Bank Islam itu sendiri akan ada direct access to the capital market. Okey. Jadi ini akan membolehkan Bank Islam untuk mengukuhkan kedudukan keuangan kita, ya. Maknanya kita ada direct access to the capital market. Jadi whenever we need additional capital, for example, kita boleh dapat melalui issuing sama ada additional shares, bonus issues, private placements dan sebagainya. Tambahnya, pelabur juga boleh terlibat secara langsung dalam pertumbuhan ekuiti dan masa hadapan kumpulan Bank Islam baru iaitu BIMB Investment dan BIMB Securities Sendirian Berhad. Selain itu, dengan penyinaraian tersebut juga, Bank Islam menjangkakan modal pasaran sebanyak 6.3 bilion dan telah memulakan strategi Pelan Perniagaan 5 tahun LEAP25 yang menjanjikan penggunaan teknologi merancang semula pertumbuhan dan pengoperasian dalam norma baru bagi mengatasi cabaran susulan pandemik COVID-19. Sementara itu, komited dalam mencapai visi sebagai sebuah bank yang mendahulukan kemakmuran untuk semua, Muhammad Muazzam yakin penggunaan sedekah, zakat dan wakaf akan diperhebatkan susulan kejayaan yang ditempa mereka. Sejak tahun 2010 hingga 2020, Bank Islam telah berkongsi rezeki sebanyak RM125,680,635 menerusi agihan zakat bagi membantu golongan rentan, asnaf dan yang memerlukan. Semasa pandemik COVID-19, sejak Jun 2021, Bank Islam telah membantu hampir 157,000 pelanggan individu dan perniagaan berhubung pakej bantuan pembayaran yang melibatkan jumlah pembiayaan tertunggak hampir 22.1 bilion ringgit. Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam pertama di Malaysia dan Asia Tenggara yang ditubuhkan pada 1 Julai 1983 dengan menawarkan perkhidmatan penyelesaian perbankan dan kewangan patuh syariah lengkap. Sehingga kini Bank Islam berjaya mempunyai 141 cawangan di seluruh negara dengan lebih 70 produk ditawarkan kepada pelanggan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pelanggan dan juga pemegang saham BIMB Holdings dan Bank Islam sebelum ini di atas kepercayaan dan sokongan anda semua kepada Bank Islam. Jadi teruslah menyokong kami agar kita dapat sama-sama maju ke hadapan. Baik, laporan luar negara. Keputusan seorang hakim Israel untuk membenarkan orang Yahudi sembahyang secara senyap di pekarangan Masjid Al-Aqsa mencetuskan kemarahan rakyat Palestin dan dunia Islam. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayeh memberi amaran kepada rejim Zionis agar tidak sesekali menguatkuasakannya. Majlis Wakaf Islam atau Wakaf yang bertanggungjawab dalam hal ehwal pentadbiran Masjidil Aqsa menentang keputusan Mahkamah Israel itu dan menyifatkannya satu provokasi. Keputusan mahkamah itu dibuat susulan petisyen difailkan seorang pendeta Israel, Ariel Lipo, yang dilarang berada di kawasan terbabit selama 2 minggu 29 September lalu selepas sembahyang di situ.
Menurut pengarah Masjid Suci Ketiga Umat Islam itu, Syekh Omar Al-Kiswani, keputusan itu adalah tidak sah kerana Palestin tidak mengiktiraf undang-undang Israel ke atas Al-Aqsa. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC juga mengutuk sekeras-kerasnya keputusan oleh Mahkamah Zionis itu. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Adi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.